Assalamualaikum, hai. Percubaan kedua. Uh, Sekejap Test. Saya cuba test video dan juga audio dulu ya, sebelum kita bermula. Kalau yang tengok secara recorded mungkin boleh fast forward, bukan 1 atau 2 minit kan. Ting ting ting. Ting, ting, ting. Okay, should be okay. Nanti kalau tak okey, kita buatlah balik. Sekejap sikit. Okay, Assalamualaikum. Hai, saya Muhammad Zuhairi. So, terima kasih kepada anda yang menonton siri tips buku live. So, ini adalah siri yang keempat. Terima kasih kepada anda yang menonton, sama ada live ataupun recorded. So untuk siri yang keempat pada kali ini, saya fikir untuk nak buat beberapa benda, dan tajuk dia yang saya pilih adalah Q&A daripada media sosial. So ini adalah beberapa soalan, 2 soalan yang saya fokuskan, yang saya dapat daripada Facebook, Instagram dan juga Twitter. Dan tajuk pada siri yang keempat ni adalah kalau malas membaca dan berapa tempoh masa untuk habiskan sebuah buku. So saya suka juga soalan ni sebab dia soalan basic, so macam boleh dijawab. Boleh saya kongsikan idea ataupun tips kalau orang yang malas membaca, dan kalau anda tak tahu berapa tempoh masa untuk habiskan sebuah buku. Tapi sebelum tu ada beberapa update yang saya nak kongsikan dengan anda. So, first kali kalau anda nak baca review buku Buya Hamka dan juga baca artikel-artikel yang saya ada tulis, boleh tengok di blog saya ni, abuhamka.com, dan anda boleh juga follow saya di Facebook, Instagram dan juga Twitter, abuhamka.com. Just rapatkan je abuhamka, DOTCOM. InsyaAllah anda akan jumpa saya. Tuan Roslan Abdul Rahman, terima kasih kerana menonton. Video dan juga audio saya clear ke? Kalau clear boleh bagi tahu, kalau tak clear pun bagi tahu. So saya cuba adjust balik. Ni percubaan kedua untuk pagi ni. Dia live ni dia memang technical issue kan. So ada beberapa update yang saya nak kongsikan dengan anda. Pertama, YouTube. Sebelum ni pun saya ada channel YouTube juga. Saya dah upload beberapa video. Dan semalam, apa yang bestnya, semalam saya ada buat tambahan beberapa video. Bukanlah video baru, tetapi video-video daripada Facebook page, dan juga video di Facebook personal ni. Contoh tips siri live ni daripada siri yang pertama sampai ketiga semalam saya dah upload di channel YouTube saya. So anda boleh tonton episod-episod yang sebelum ni di channel YouTube saya. Just search saja Muhammad Zuhairi ataupun search abuhamka.com, insyaAllah boleh jumpa. Itu antara update yang saya nak kongsikan dengan anda. Boleh tengok saya punya YouTube, boleh subscribe kalau anda rasa bermanfaat, boleh sharekan dengan orang ramai. So itu adalah salah satu juga channel. Sebenarnya YouTube ni saya taklah macam orang lain kan, nak cuba monetize apa semua. Dia lebih kepada store untuk simpan video berbanding simpan di dalam laptop kan. Alright, okay. So itu update yang pertama. Dan saya sangat harap anda boleh follow saya di Facebook page dan juga di Instagram, abuhamka.com. Just rapatkan je abuhamka, DOTCOM. InsyaAllah anda akan jumpa. So boleh follow di sana. InsyaAllah perlahan-perlahan saya akan cuba
berhijrah ke page dan juga fokus kepada page dan juga IG. Tapi untuk awal-awal ni bagus untuk saya memanfaatkan Facebook personal ni dulu. Pada akan datang nanti kita tengok macam mana. Okay? Boleh? Alright. Untuk tips buku live siri yang keempat ni, tajuk dia adalah Q&A dari media sosial. Soalan yang saya dapat daripada media sosial, daripada Facebook, Instagram dan juga Twitter. So, 2 soalan yang saya akan kongsikan. Sebelum insyaAllah saya akan kongsikan beberapa buah buku Hamka untuk anda sebagai idea. 2 soalan yang insyaAllah saya akan cuba jawab ataupun cuba kongsikan tips yang sesuai macam nak mengatasi masalah ini. First, kalau malas membaca, macam mana? Dan kedua, berapa lama tempoh masa untuk habiskan sebuah buku? So, kenapa saya pilih 2 soalan ni? Sebab bagi saya 2 soalan ni berkaitan. Walaupun soalan ini adalah daripada 2 orang yang berbeza. So, first kali, ini isu orang yang nak mula membaca sebenarnya. Isu yang saya hadapi juga. Dan kita sama je, kita sering hadapi perkara yang sama. Tetapi bila kita dah deal dengan benda tu, kita dah tahu apa nak buat. So, sebagai orang baru, kalau baru nak membaca, nak menjadikan minat membaca, anda boleh juga tonton siri tips buku live yang semalam. Itu lebih spesifik tajuk dia. Tapi ini adalah isu untuk orang yang baru nak start baca. First, halangan dia adalah diri dia sendiri. So kalau aku malas membaca, macam mana? Macam mana nak baca? Aku malas baca. Kan? Halangan dia adalah diri dia sendiri. Dan lepas tu bila dia dah mula membaca, dia dah start terfikir, satu buku ni nak kena habiskan berapa lama? Berapa cepat nak kena habiskan? Kan? So dia ada isu-isu yang berkaitan juga antara 2 perkara ni. Tapi untuk saya fokuskan dulu menjawab persoalan kalau malas membaca. Kalau malas membaca. Kalau kita malas membaca, sebenarnya tak ada istilah kita malas membaca. Sebenarnya mungkin macam contoh kawan saya ni maksudkan, kalau malas membaca buku. Sebab manusia, sebagai manusia, kita setiap membaca news, membaca dalam pekerjaan kita, banyak benda yang perlu baca situasi, membaca laporan ke apa, kita setiap membaca. Cuma dalam konteks ni kita fokuskan kepada buku. Kalau malas membaca, persoalan yang pertama, kalau kita malas membaca tetapi hidup kita tidak terkesan, ini pendapat peribadi saya, boleh setuju untuk tidak bersetuju. Kalau hidup kita tak terkesan apa-apa, tak ada terkesan dengan life kita, kita tidak komplain, kan? Itu yang lebih penting. Kita tidak komplain apa-apa, okey je. 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun tak membaca, okey saja. So kenapa nak baca? So tak perlulah membaca. Bukan tak perlu, maksudnya hobi kan, kalau kita menganggap sebagai hobi, membaca satu hobi ataupun keperluan penting. Sekejap Kalau kita rasa hobi, membaca itu perlu dibuat sebagai hobi atau perkara itu penting, dan kita ada matlamat, ini berbalik kepada semalam, kita ada matlamat kenapa kita nak membaca. So kita perlulah usahakan kenapa kita perlu membaca. Tak adalah persoalan untuk malas tu. Tapi kalau macam kita memang hidup kita okey, tak ada perkara yang perlu dikomplainkan, segalanya berjalan lancar, mungkin ada halangan sedikit-sedikit, dan kita rasa okey, tak kacau orang. First, tak kacau diri kita sendiri, kita tak minat baca, kita malas baca, dan malas tu tak mengganggu diri kita, dan kita tak mengganggu orang lain, tak kacau diri kita dan tak kacau orang lain. So it's okay, tak payah baca, kan? Tak semestinya semua orang perlu menjadikan membaca sebagai hobi. Banyak lagi hobi lain yang bermanfaat, yang boleh beri manfaat pada diri kita dan juga pada diri orang lain, kan? So terpulang. Tuan Bir Zamir, terima kasih kerana menonton. Kalau video atau audio saya tak clear, boleh bagi tahu ya. Dan kalau ada apa-apa soalan sepanjang sesi live ni, boleh tulis di ruang komen. InsyaAllah saya cuba jawab. So itulah yang first, kalau malas membaca. So kalau malas membaca, kalau perlu rajinkan diri, kena ubah. Kalau tak perlu,
tak payah, kan? Sesimple, semudah itu. Tetapi kalau kita memang malas membaca, berat sikit sebut malas membaca, tapi kita keperluan untuk membaca, mungkin untuk kita nak mengubah tabiat ataupun kita punya kebiasaan, nak ubah attitude ataupun tabiat yang kurang baik kepada yang lebih baik, dan membaca adalah satu hobi yang sangat baik. Ataupun macam mana dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita sehari-hari, kita perlu membaca untuk menambah skills, nak tambah kemahiran. Contohnya kemahiran online, kemahiran kerja dan juga sebagainya, kita perlu membaca. So kalau untuk itu, kita memang perlu berubah. Macam mana nak pupuk semangat membaca tu, boleh tengok tips buku live semalam. Boleh scroll down saya punya Facebook profile ni, ataupun tengok di channel YouTube saya. Tetapi kalau nak berubah dan kita rasa perlu berubah, perubahan tu memang tak mudah. Sebab mustahil untuk kita dapat sesuatu yang baru, hasil yang baru, keperluan yang baru dengan tindakan yang sama. Boleh faham tak? Macam mana saya cuba terangkan. Contoh, kita ada kerja dan kita perlu belajar skill baru, perlu belajar kemahiran baru, dan kita perlu membaca buku, tapi kita malas, kan? So kita perlu usahakan mengerahkan tenaga, emosi dan juga sebagainya untuk mengubah tabiat dengan membaca sesuatu yang ringkas dahulu. Kita mesti kena mulakan. Nak ubah sesuatu memang tak mudah. Mana ada benda mudah pun dalam dunia ni, kan? So itu adalah satu perkara. Kalau malas membaca, ada keperluan tak nak membaca? Tak ada, tak payah. Kalau ada keperluan, usahakan perlahan-lahan. Dan untuk ni boleh lihat tips buku live yang lepas. Saya dah susunkan tips yang cara untuk bermula. Macam mana kalau anda hendak menjadikan membaca sebagai hobi. Saya ulang, kalau anda hendak menjadikan membaca sebagai hobi, boleh tengok tips buku live yang lepas di Facebook saya ataupun di channel YouTube saya. So itu first. Yang kedua, kalau boleh, ini daripada pengalaman saya sendiri. Sekejap ya. Ini tak apa, dia optional je, tak payah hard sangat, kan. Kalau boleh, bagi saya, dan apa yang saya biasa buat dan saya terus buat, jangan gabungkan perkataan negatif dengan perkataan yang positif. Contohnya malas membaca. Malas kan negatif, membaca tu kan positif, kan. So jangan biasakan dalam kehidupan kita, aku malas lah nak membaca. So dia akan ada mental block dalam otak kita nanti. Tetapi kalau aku malas lah nak kacau hidup orang lain, aku malas lah nak tulis benda yang bukan-bukan, contohnya, itu tak apa. Ini kita macam, ini attitude lah maksud dia. Sama je, kita masih belajar. Saya pun masih belajar juga, benda yang sama. Jangan gabungkan perkataan yang negatif dengan perkataan yang positif. Ini macam saya kurang minat. Boleh je kalau tak bagi kesan pada anda, tak apa. Tapi maksudnya kalau kita gabungkan dua ni, dia akan kacau di dalam fikiran. Kalau saya lah, kan. So cuba. Itu adalah dua tips yang saya boleh kongsikan kalau malas membaca. Kepada persoalan kalau malas membaca. So okay. So itu seberingkas. Satu perkara, settle. Ada apa-apa nak bertanya ke? Kalau ada apa-apa nak bertanya, boleh tanya. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Ataupun saya akan cuba jawab di sesi yang berikutnya. So soalan pertama dah settle, kalau malas membaca. Kemudian masuk pula, dah rajin lah konon, dah mulakan sedikit. Berapa lama tempoh masa untuk habiskan sebuah buku? Ini saya dapat di Instagram dan juga Twitter. Orang tengok kita baca buku, berapa lama you habiskan baca satu buku? Sebenarnya boleh lah, sekadar persoalan, tak ada masalah, kan. Sebenarnya berapa lama masa yang kita baca tu tak penting sebuah buku tu, melainkan kita ada due date ataupun ada keperluan. Contoh macam student yang hendak exam, kan, so dia perlu ada masa. Ataupun
apa-apa saja. Kalau kita memang ada due date untuk settlekan atau habiskan buku tu, contohnya kalau macam saya buat review buku setiap minggu. So bila saya buat review buku setiap minggu, saya kena habiskan membaca buku ataupun habiskan menulis nota atau tulis summary sesebuah buku tu. So saya punya due date, ada timeline saya. So kalau daripada situ, tak apalah. Tapi kalau kita sekadar membaca ni nak jadikan sebagai hobi, nak mulakan hobi baru ataupun maaf, sakit tekak sikit, ataupun baru nak mula membaca, so jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu pun akan menjadi mental block ataupun masalah emosi kepada kita juga. Sebenarnya sama je, saya pun menghadapi masalah ni juga, cuma dah biasa kan. Alah bisa tegar biasa orang kata kan. Kita contohnya sehingga bulan 6 ni saya baca tak sampai 10 buah buku pun. Tapi ada orang dia dah baca 20, 30, 40 buah buku. Gila ke? Kan kita ada juga rasa macam tu. Bohong lah, tak ada rasa. Manusia biasalah. Hebatnya macam mana boleh baca banyak macam tu. But then bila kita tahu, oh aku hanya perlu kekal kepada track aku sendiri, aku hanya perlu kekal kepada matlamat aku sendiri. So kita tahu just fokus pada kita punya matlamat. So kenapa kita membaca? Dan untuk perkara ni juga, untuk isu ni juga, saya rasa sesuai. Kalau anda yang rasa pening-pening berapa tempoh masa lama nak baca, boleh scroll down saya punya Facebook ni untuk tips buku live yang semalam. Sesuai untuk anda baca, saya bagi tips daripada awal, 6 tips saya bagi. So daripada tips yang pertama boleh buat ikut susunan. So itu mungkin boleh membantu anda. Okey. So saya harap saya menjawab persoalan daripada friends dan follower saya. 2 persoalan hari ni, kalau malas membaca, dan berapa lama tempoh masa untuk habiskan sebuah buku. So secara conclusionnya, kembali kepada diri kita sendiri, kan, kepada matlamat kita, kepada keperluan kita, kepada apa yang kita mahu, kehendak kita, dan cabaran diri kita. Ada orang dia mungkin dah biasa habiskan 10 buku dalam tempoh 6 bulan ataupun setahun. So mungkin dia nak beat the record. So terpulang pada diri sendiri. Tentukan matlamat, tentukan masa. So insyaAllah. Sebab macam saya cakap semalam, dalam sesi semalam, membaca ni ataupun untuk develop, tak semestinya membaca, untuk develop tabiat ataupun kebiasaan yang baru ataupun hobi yang baru, ia adalah marathon. Dia bukannya sprint. No. Dia jangka masa yang panjang. Bukan speed. Dia marathon. So kita kena develop perkara itu perlahan-perlahan. Okey? Dapat? So itu sebuah ringkas. Dan seperti yang saya janjikan semalam, saya ada janji nak kongsikan sedikit beberapa buah buku daripada Buya Hamka. So just ringkas saja. Saya pernah bagi tahu sebelum ni, kalau anda suka membaca buku Buya Hamka ataupun baru nak mula membaca buku Buya Hamka sebenarnya, baru nak mula, first kali kalau anda suka novel, dan kebiasaannya ramai orang yang suka membaca novel, friends dan follower saya dekat Facebook ni pun kebanyakannya perempuan, dan biasalah perempuan suka baca novel kan. So anda boleh mulakan dengan 2 buah buku ini. Ini basic. Saya pernah terangkan sebelum ni. Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan juga Terusir. Ini adalah basic. Ataupun kalau anda suka baca buku non-fiction, saya selalu kongsikan sebelum ni, anda boleh mulakan dengan 2 buah buku ini. Pribadi Hebat dan juga Dari Lembah Cita-Cita. So 2 buah buku ni. Sebab apa? Sebab salah satu sebab dia nipis. Dan kat sini saya kongsikan lagi 2 buah buku yang bagus kalau anda hendak mula berkenalan dengan karya Buya Hamka. Ni, buku ni. Dia ada 2 buah tapi benda yang sama. 4 bulan di Amerika. Jilid yang pertama dan jilid yang kedua. So ini buku travelog Buya Hamka sewaktu beliau mengembara ke Amerika. Berapa lama? 4 bulan. So itu tajuk dia, 4 bulan di Amerika. So ini adalah bahan bacaan yang ringan. Saya kongsikan pada tips buku live yang pertama saya rasa. Nak start membaca, mulakan dengan bacaan yang ringan dahulu. So ini untuk memudahkan anda. So kat mana nak dapat buku ni semua? Boleh tengok dekat blog saya, ataupun PM atau DM saya dekat Facebook page ataupun Instagram saya, abuhamka.com.
Abu Hamka DOTCOM. So insyaAllah anda boleh jumpa saya di sana. Okay, so itu adalah serba sedikit apa yang saya boleh kongsikan dengan anda untuk sesi tips buku live siri yang keempat. Jemput tonton juga video review buku saya yang lain yang sebelum-sebelum ini, dan juga tips buku live sebelum-sebelum ini. Anda boleh tonton di Facebook page saya, Facebook page, and then search di videos, ataupun boleh terus ke YouTube channel saya. Semalam saya baru upload, insyaAllah ini saya cuba upload yang untuk yang kali ini pula. So itu adalah serba sedikit apa yang saya boleh kongsikan dengan anda, dan saya harap ia memberi manfaat. Dan kalau anda ada sebarang komen ataupun idea ataupun pandangan, boleh kongsikan juga dengan saya. Boleh contact saya macam-macam mana pun cara dia. Saya sangat suka untuk mendengar feedback yang positif, yang boleh membangunkan ataupun boleh membantu saya untuk improve from time to time. So saya rasa itu saja untuk saya kongsikan minggu ni. Dah 20 minit. Wow, agak lama juga. Terima kasih kepada anda yang menonton, sama ada live ataupun recorded. Selamat meluangkan masa bersama keluarga. Selamat menghadapi hujung minggu anda, apa sahaja rancangan yang anda buat. Saya doakan semoga anda berjaya, semoga anda gembira, dan saya harap anda doakan saya untuk berjaya dan juga gembira juga. So, teruskan membaca, banyakkan membaca, teruskan belajar, banyakkan belajar. InsyaAllah apa yang kita usahakan akan tercapai. So, itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada yang menonton semua. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah pada minggu depan. Sama juga pada Sabtu dan juga Ahad. Saya akan cuba buat pada pukul 8 pagi. InsyaAllah kita tengok macam mana. Kalau kita perlu ubah ke dan sebagainya. Saya cuba pelan-pelan ubah. Mungkin perlu, mungkin tak perlu. Tapi saya suka untuk sesi pagi sebenarnya. Kan? Kita tengok macam mana. Hai Puan Sufiah Sulong. Terima kasih. Tapi kita dah nak habis. Boleh tengok yang recorded punya ya. Okey, itu saja. Terima kasih kepada yang menonton. Jumpa lagi. Selamat hujung minggu. Assalamualaikum.